Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan membincangkan video tentang sains tingkatan 4 bab 6, standard kandungan 6.2 pergerakan dan pertumbuhan manusia. Standard pembelajaran 6.2.1 menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, kita tengok gambar ini. Ada seorang lelaki mengangkat besi. Okey, bagaimana kita selalu terfikir, pernah tak terfikir bagaimana lelaki itu boleh mengangkat besi? Kemudian kalau kita tengok gambar orang berlari, bagaimana wanita itu boleh berlari? Dan bagaimana bayi itu boleh merangkak? Dan macam-macam lagi lah pergerakan ya. Okey. Sistem rangka dan sistem otot dia bergabung, bekerjasama membuatkan manusia boleh bergerak. Okey, kita berkenalan dulu dengan beberapa istilah. Yang pertama, otot. Apa dia otot? Okey, otot adalah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Kedua, otot mengandungi mitokondria yang menjanakan tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. Okey, kita tengok di sini ada gambar 3 jenis otot yang ada dalam badan manusia. Okey, yang pertama, otot kardiak. Otot kardiak ini dia ada pada jantung. Sebab tu namanya otot kardiak. Jadi kamu boleh nampak struktur otot kardiak macam mana. Okey, yang kedua adalah otot rangka. Otot rangka adalah otot yang kebanyakannya melitupi badan kita. Yang terakhir, otot lembut. Otot lembut ni kebanyakannya berada pada organ-organ dalaman kita seperti perut dan usus. Okey, seterusnya kita nak bincangkan hari ini tentang otot rangka sebab hari ini tajuk kita ialah tentang pergerakan. Jadi otot yang menyokong pergerakan adalah otot rangka. Jadi kita nak tengok dengan lebih dalam apa dia otot rangka. Okey, otot rangka adalah otot yang membantu pergerakan manusia. Okey, dalam otot rangka ni dia ada beberapa lagi struktur. Yang pertama, ligamen. Okey, ligamen ni apa? Dia adalah tisu yang menghubungkan dua tulang Dia tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat. Apa fungsi dia? Menyambungkan dua tulang. Macam kita lah, kalau contoh kalau kamu jadi pengakap ke, KRS ke, pergi camp, kamu nak sambungkan dua kayu, kita akan gunakan tali. Dalam badan kamu, kalau ada dua tulang yang nak disambungkan, dia akan disambungkan menggunakan ligamen. Okey, sifat ligamen ni dia kuat dan kenyal. Jadi dengan sifatnya yang kuat dan kenyal itu, dia dapat mengikat dan memaut tulang dan juga membenarkan pergerakan. Maksudnya dia bukan saja ikat dua tulang, tapi dia membenarkan pergerakan. Tak sama macam kita ikat kayu dengan tali. Kalau kita ikat kayu dengan tali, kita hanya boleh sambung, kita tak boleh membenarkan pergerakan. Tapi ligamen ni dia istimewa, dia mengikat dua tulang dan dia membenarkan pergerakan. Okey, kita tengok ligamen ada kat mana. Ligamen ni dia ada kat mana-mana je, dekat mana-mana sahaja badan kita di mana tulang bersambung. Contoh kat sini saya tunjuk dua gambar yang biasa kita mudah nak tengok lah ya. Pada kaki, nampak tak tu? Itu ligamen. Ligamen. Yang gambar kedua ini adalah pada siku. Ligamen di situ. Dia sambungkan dua tulang. Okey, seterusnya kita tengok sendi. Apa dia sendi? Okey, sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang ataupun lebih daripada dua tulang. Okey, mana je tempat yang ada tulang bertemu, di situ namanya sendi. Okey, tengok contoh dalam gambar ni, bahagian yang bertanda merah tu adalah sendi. Dekat jari-jari kamu ni pun sebenarnya ada sendi. Okey. Sendi terbahagi kepada dua. Yang pertama, sendi bergerak. Okey, sendi bergerak ini dia membenarkan pergerakan. Contohnya sendi yang ada pada siku dan pada lutut. Yang pada jari kita ni pun adalah sendi bergerak sebab dia membenarkan pergerakan.
Okey, yang kedua, sendi tak bergerak. Nama dia pun tak bergerak kan. Jadi sendi ini dia tidak membenarkan pergerakan. Contohnya sendi yang ada pada tengkorak kita. Okey, seterusnya kita tengok contoh sendi bergerak. Okey, sendi bergerak ni dia ada nama lain dia. Okey, ada juga dipanggil sendi engsel. Dia ada pada siku, pada lutut. Ni gambar yang ada pada siku. Kat mana sendi engsel tu? Ni dalam bulatan. Okey. Yang saya letakkan anak panah tu adalah ligamen. Sebab ligamen dia mesti ada dekat sendi. Sendi tu adalah pertemuan antara dua tulang. Dekat sini ni pertemuan 3 tulang. Dan ligamen tu perlu untuk ikat tulang itu. Okey, kemudian kita tengok tendon. Kita nak perkenalan dengan satu struktur yang namanya tendon. Okey, tendon ini, ini gambar ni dekat lutut orang lah, bahagian belakang lutut. Okey, tendon ini adalah tisu penghubung. Dia hubungkan otot ke tulang. Dia beza dengan ligamen tadi. Ligamen tadi apa? Tisu yang menghubungkan tulang dengan tulang. Tendon pula tisu yang menghubungkan otot dengan tulang. Nampak yang warna putih-putih dalam gambar tu. Itu adalah tendon. Okey. Selain daripada menghubungkan otot ke tulang, tendon juga berfungsi untuk memindahkan daya pengecutan otot dari otot ke tulang lah. Maksudnya bila kita nak bergerak tu, otot ni dia akan mengecut mengendur. Jadi daya pengecutan itu dia akan pindahkan ke tulang. Barulah sempurna pergerakan kita. Okey, kemudian kita dekat tulang ada rawan. Okey, dalam gambar ni kamu faham tak rawan tu apa? Boleh nampak tak rawan tu apa sebenarnya? Okey, kalau kamu makan ayam KFC ke ayam goreng kan, selalunya di bahagian drumstick tu, di hujung tulang tu kamu nampak ada satu struktur warna putih, dilicin-licin macam plastik. Selalu orang suka makan kan, rangup-rangup rasa dia. Itulah rawan. Kita tengok dalam gambar ni ya. Okey, rawan ini fungsi dia mengurangkan geseran. Sebab rawan ni sifat dia licin macam plastik. Kamu pun pernah tengok kan rawan ni macam mana rupa dia. Jadi dia bila licin akan mengurangkan geseran antara dua tulang. Kemudian dia juga bertindak sebagai pelindung sendi. Dan rawan juga bertindak sebagai cushion terhadap sendi. Jadi dia licin, dia sebagai pelindung dan cushion terhadap sendi. Jadi nak menjaga sendi itulah, dan juga tulang, dua tulang yang bertemu tu. Okey, kemudian kita tengok pula di sendi juga ada cecair sinovial. Cecair sinovial tu duduk dalam ruang sendi tu. Okey, fungsi dia untuk melicinkan rawan. Okey, rawan tadi dah licin kan, dia nak licinkan lagi. Kemudian dia juga cecair sinovial ni membekalkan nutrien kepada rawan. Okey, sebagai pelincir di dalam sendi. Okey. Daripada yang kamu tengok tadi kan, kamu tengok apa dia rawan, apa dia tendon, ligamen, sendi. Dapat tak kamu kaitkan otot dan sendi dalam pergerakan manusia? Boleh tak? Okey, kita tengok gambar seterusnya. Kita nak tengok dulu apa yang menyebabkan otot kita boleh buatkan kita bergerak. Okey. Pergerakan otot berantagonis dan pergerakan sendi bergerak membuatkan manusia boleh bergerak. Contohnya kita boleh berjalan, melompat, berenang, angkat barang, merangkak, berlari. Okey, saya merahkan perkataan otot berantagonis. Nak tahu apa dia otot berantagonis? Bukan kita lah, kamu dah belajar Komsas bahasa Melayu. Dia ada istilah antagonis, watak antagonis kan? Apa dia watak antagonis? Kita ada watak utama, watak antagonis. Watak antagonis ni maksudnya watak yang sifatnya berlawanan dengan watak utama. Contohlah kalau watak utama tu hero tu dia handsome, dia baik. So watak antagonis ni watak dia mungkin hodoh, jahat. Jadi dalam otot kita nak bergerak ni dia ada sepasang macam tu juga.
Kan watak utama, watak antagonis dalam drama tu dia sepasang, watak baik dan watak jahat. Okey, kalau otot yang nak membuatkan kita bergerak ini pun dia sepasang. So kita panggil dia otot berantagonis sebab dia punya pergerakan tu berlawanan. Contohnya kalau satu otot tu dia mengecut, satu lagi tu dia akan mengendur. Itu sebab dia panggil berantagonis, sebab dia melakukan pergerakan tu secara berlawanan. Okey, kita tengok, nak bagi faham kita tengok seterusnya. Okey, otot berantagonis, ini definisi otot berantagonis ya. Otot berantagonis adalah otot rangka yang bertindak secara berpasangan dan berlawanan. Dia berpasang tapi selalu berlawan. Okey, tengok macam mana dia berlawan tu ya. Okey. Itu maksud berlawanan di sini ialah jika satu otot itu mengendur, maka pasangannya akan mengecut. Berlawan macam tu je lah, bukan dia bertumbuk ke apa ya. Okey, kita tengok seterusnya. Di sini contoh di sini kita tengok. Sekarang kan banyak orang suka jaga badan, angkat besi, dumbbell. Dalam ni dumbbell kan diangkat. Okey, bila angkat barang kita akan membengkokkan lengan. Okey, kita tengok otot yang diwarnakan merah dekat situ. Bahagian atas namanya bicep, bahagian bawah namanya tricep. Okey, kalau bicep itu mengecut, automatik pasangan dia iaitu tricep akan mengendur. Waktu bengkokkan lengan, bicep mengecut, tricep akan mengendur. Kemudian bila kita luruskan lengan, maka otot bicep akan mengendur, otot tricep akan mengecut. Di sini kalau kita nak faham lagi, kita akan tengok sikit video pendek, nak tengok macam mana otot mengendur dan otot mengecut tu ya. Ini sepasang otot di lengan kita, bahagian atas namanya bicep, bahagian bawah namanya tricep. Okey, nanti kita nak tengok bila kita membengkokkan lengan, kita akan nampak otot bicep akan mengecut, tricep akan mengendur. Bila kita luruskan pula lengan kita, kita nampak tricep mengecut, bicep mengendur. Okey, daripada video ni sepatutnya kita boleh dapat fahamlah bahawa pergerakan manusia dihasilkan daripada pengecutan dan pengenduran sepasang otot rangka yang dibantu oleh sendi bergerak. Maksudnya kita cerita panjang-panjang tadi, kesimpulannya ini je, iaitu pergerakan manusia dihasilkan daripada pengecutan dan pengenduran sepasang otot rangka yang dibantu oleh sendi bergerak. Okey, sepasang otot rangka yang bertindak secara berlawanan ini dikenali sebagai otot berantagonis. Inilah intipati kandungan pelajaran kita hari ini sebenarnya. Okey. Sekarang saya nak bawa kamu berfikir. Fikir dan carilah jawapan kan. Okey, pertama, apa yang akan berlaku kepada anda sekiranya sendi anda tiada cecair sinovial? Ingat tadi apa fungsi cecair sinovial? Kalau tak ada dekat sendi kamu, apa jadi kat kamu? Kemudian yang kedua, apa akan berlaku kepada anda sekiranya ligamen pergelangan kaki anda putus atau terkoyak? Ini selalu berlaku pada ahli sukan. Pemain bola, main futsal, salah tenang bola, salah landing, sakit kaki, ligamen terkoyak. Apa jadi pada kamu kalau ligamen kamu putus atau terkoyak? Okey, cikgu tinggalkan persoalan itu untuk kamu fikirkan dan cari jawapannya. Sekian dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih.